Hezbollah telah memasuki apa yang mungkin menjadi permulaan kepada kejatuhan bersejarah di Timur Tengah. Apa yang sedang berlaku sekarang jauh melampaui sekadar satu lagi pusingan serangan. Kumpulan itu yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai sayap bersenjata paling berkuasa Iran di rantau ini, kini berdepan tekanan ketenteraan, tekanan diplomatik, dan tekanan dalaman di Lubnan sendiri pada masa yang sama. Iran kini hampir tersungkur akibat perang dahsyat melawan Amerika Syarikat dan Israel dengan kerosakan yang dahsyat di seluruh Iran. Kerugian yang dialami kini melebihi 250 bilion dolar. Maksudnya, Iran kini sudah tidak mempunyai sumber untuk menyokong rejimnya sendiri dengan baik. Apabila Iran menjadi lemah, Hizbullah kehilangan kekuatan, kehilangan perlindungan, kehilangan uang, dan kehilangan keupayaan untuk menimbulkan ketakutan. Pada hari Sabtu, 18 April 2026 ini, situasi sudah menunjukkan perubahan yang serius e potensialmente duradoura. Apa yang berlaku dalam praktiknya jelas. Israel dan Lubnan telah memulakan perbincangan langsung pertama mereka dalam beberapa dekad di Washington dengan pengantaraan Amerika Syarikat. Di tengah-tengah perbincangan adalah perkara yang selama ini kelihatan tidak boleh disentuh, yaitu perlucutan senjata Hizbullah dan penciptaan susunan keselamatan baharu di selatan Lubnan. Tidak lama selepas itu, satu gencatan senjata selama 10 hari telah berkuat kuasa dan Presiden Lubnan, Joseph Aoun, menegaskan bahawa Jeddah ini harus keluar dari tahap kecemasan dan bergerak ke arah perjanjian kekal. Apabila satu struktur bersenjata selari melihat negara Lubnan sendiri membincangkan pengakhiran autonomi ketenteraannya, ia menjadi amaran maksimum. Siapa yang berada di tengah-tengah krisis ini? Di satu pihak, Israel, yang telah meningkatkan tekanan terhadap kedudukan Hizbullah. Di pihak satu lagi, kerajaan Lubnan yang cuba mendapatkan semula kuasa ke atas wilayah yang sekian lama dipengaruhi oleh Perancis. Dan di sebalik semua ini terdapat Iran, penaja utama politik, ketenteraan dan strategik Hizbullah. Hubungan ini adalah kunci untuk memahami mengapa situasi sekarang sangat tegang. Hizbullah tidak muncul sebagai satu kuasa yang terasing. Ia berkembang dengan sokongan Iran, termasuk senjata, latihan, wang, dan pelindungan serantau. Jika tonggak ini mula goyah, kumpulan itu akan memasuki fasa kemerosotan yang mendalam. Disinilah faktor moden memainkan peranan. Inilah bahagian paling berat dalam berita ini. Iran juga menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Iran kini hampir tersungkur akibat perang yang dahsyat menentang Amerika Syarikat dan Israel dengan kerosakan yang teruk di seluruh Iran. Kerugian yang dialami kini melebihi 250 bilion dolar. Maksudnya, Iran kini sudah tidak mempunyai sumber untuk menampung rejimnya sendiri dengan baik. Reuters sekali lagi menekankan bahawa kekuatan serantau Iran telah dilemahkan oleh kerosakan yang dialami oleh kumpulan sekutunya di Lubnan, Gaza, Yaman, dan Iraq. Dalam arti kata lain, Hizbullah kini tidak lagi beroperasi dengan sokongan penaung yang sedang meningkat naik, tetapi dengan penaung yang berada di bawah tekanan hebat. Di manakah perkara ini menjadi nyata? Di selatan Lubnan, di meja rundingan di Washington, dan dalam suasana politik Lubnan itu sendiri. Bagaimana proses ini bergerak ke hadapan? Melalui rentetan tekanan yang bertalu-talu. Tentera Lubnan memaklumkan pada bulan Januari bahawa mereka telah menyelesaikan fasa pertama rancangan untuk memperluaskan kawalan ke selatan dan melucutkan senjata kumpulan-kumpulan di luar kawalan negara, terutamanya Hizbullah. Reuters juga melaporkan bahawa matlamat monopoli senjata oleh negara di rantau itu mula dianggap sebagai sesuatu yang berkesan dan nyata. Perkara ini sangat berat bagi kumpulan tersebut kerana ia menyentuh teras kuasa mereka. Persenjataan sendiri, kehadiran di wilayah tertentu dan keupayaan untuk bertindak melebihi kuasa negara. Kenapa perkara ini sangat penting? Kerana Hizbullah sentiasa bergantung kepada kelemahan negara Lubnan dan kekuatan Iran untuk terus hidup sebagai kuasa selari. Sekarang, kedua-dua tonggak itu sedang berada di bawah tekanan. Iran sedang menghadapi krisis dalaman dan kehilangan pengaruh di luar negara. Lubnan pula sedang cuba menyusun semula kuasa di dalam negara. Dan kerajaan Lubnan sudah pun menjelaskan bahawa negara itu tidak seharusnya lagi menjadi alat kepada kepentingan asing mahupun terheret ke dalam konflik luar. Kenyataan ini secara langsung menyentuh logik Hizbullah yang selama bertahun-tahun beroperasi sebagai lanjutan strategik Teheran di dalam wilayah Lubnan.
Terdapat juga unsur simbolik dan politik yang sangat berat. Hizbullah menolak perbincangan secara langsung dan bertindak balas dengan buruk terhadap kemajuan rundingan tersebut. Ini menunjukkan bahwa kumpulan tersebut menyadari besarnya ancaman itu. Apabila sebuah organisasi bersenjata cuba menghalang jalan diplomatik yang boleh mengurangkan ruang tindakannya, itu bermakna mereka sedar bahawa rundingan dalam kes ini mungkin lebih berbahaya bagi mereka berbanding konfrontasi secara langsung. Akhirnya, mengapa Hizbullah kelihatan memasuki fasa kejatuhan bersejarah sekarang? Kerana kumpulan itu sedang menghadapi detik paling genting dalam struktur terkininya. Lubnan telah mula membincangkan secara terbuka perkara yang sebelum ini dielakkan. Israel telah meningkatkan tekanan. Amerika Syarikat telah masuk sebagai perantara utama. Dan Iran yang sentiasa menjadi penggerak utama mesin ini kini tidak lagi menunjukkan kekuatan yang sama, kestabilan yang sama mahupun keupayaan yang sama untuk menyokong sekutunya seperti dahulu. Apa yang sedang terbentuk bukan sekedar satu gencatan senjata. Apa yang sedang terbentuk ialah risiko sebenar Hizbullah kehilangan peranan sebagai kuasa bersenjata dominan di Lubnan dan akhirnya runtuh sepenuhnya. Dan ini sudah kelihatan seperti satu kekalahan bersejarah. Kekalahan bersejarah untuk kumpulan itu dan juga untuk projek serantau Iran.